Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey. So sebelum kita mulakan kelas kita ni, Ustaz nak kita sama-sama dulu baca doa sebelum belajar. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Surah Al-Insyirah. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadraka wa wada'na Kau Isra Alladhi qad tahta wa rafa'na laka dhikra fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Hari ni walaupun tajuk ni kamu dah belajar, tapi Ustaz tetap nak ulang juga. Okay, so tahu hari ni kita nak belajar pasal apa? Okay, hari ni solat fardu berjemaah. Okay, solat fardu berjemaah. Sekarang kita nak samakan. Okay, solat berjemaah. Kalau ada siapa yang ada buku, boleh tengok buku muka surat 13. Dia tak bawa, dia tinggal. Kalau yang tak ada, cuba tengok apa dokumen yang guru kelas kamu dah bagi. Kat situ ada. Cuba tengok. Dekat dalam WhatsApp guru kelas, guru kelas kamu ada bagi. Macam mana nak buat tu, Ustaz? Sekarang Itu dekat WhatsApp. Solat fardu berjemaah. Solat fardu berjemaah. Tak apa, kalau yang tak ada buku yang boleh nak apa? Okay, dengar je. Okay, insyaAllah muka surat 13. Tak dengar. Okay, muka surat 13 ni Ustaz akan baca, Ustaz akan terangkan je. Ustaz nak kamu dengar. Kalau ada apa-apa soalan, Ustaz nak kamu angkat tangan dulu, Ustaz panggil, baru kamu tanya. Boleh? Boleh, Ustaz. Okay. Boleh. Sebab nanti terlalu bising. Ustaz tak tahu, tak dapat nak macam nanti siapa yang cakap. Kalau nak tanya soalan, angkat tangan dulu. Ustaz panggil, kamu boleh tanya. Okay. Okay, bismillah, insyaAllah. Kita mula konsep dan pengertian solat berjemaah. Okay, solat berjemaah. Apa yang dimaksudkan dengan solat berjemaah? Solat berjemaah ialah solat yang didirikan oleh sekurang-kurangnya 2 orang atau lebih dan diketuai oleh seorang imam. Okay, solat berjemaah biasanya akan dibuat oleh 2 orang paling sikit. Benda ni Ustaz dah pernah ajar kan, tapi 2 bulan yang lepas. Okay, mungkin ada yang tak ingat. Macam Ikram mungkin tak ingat. Apa Ustaz terang lagi sekali. Okay, solat berjemaah ni dilakukan paling sikit 2 orang. Paling sikit. Okay, paling banyak tak kisah berapa ramai pun. Tapi paling sikit 2 orang. Kalau seorang je, jadi ke solat berjemaah? Tidak. Itu dianggap sebagai solat sendiri. Solat berjemaah at least 2 orang. Seorang imam, seorang makmum. Okay, atau lebih. Dan ketuanya adalah imam. Imam tu adalah ketua untuk solat berjemaah. Okay. Okay, itu yang dimaksudkan dengan solat berjemaah. Solat yang didirikan paling sikit 2 orang dan yang paling ramai tak kisah berapa pun diketuai oleh imam. Okay,
Itu pengertian solat berjemaah. Okay, Islam sangat-sangat Tak menuntut. jelas. Tak jelas. Sangkut. Apa? Okay, Islam, Tidak. Aduh, boleh ikut. dengar tak? Jelas tak? Jelas. Boleh lah. Okay, kita agama Islam sangat-sangat menuntut umatnya ataupun orang Islam mengerjakan solat secara berjemaah. Kita Okay. sangkut. Kita orang Islam sangat-sangat dituntut untuk solat berjemaah. Dan kita di Malaysia kita mengikut mazhab Imam Asy-Syafi'i. Okay, kita mengikut mazhab Imam Asy-Syafi'i. Okay, so bagi Imam Syafi'i, hukum solat berjemaah ni adalah fardu kifayah. Okay, fardu yang dituntut. Okay, sebagaimana yang Ustaz pernah terangkan, kalau masih ingat, fardu kifayah ni contohnya andai kata dalam satu kampung. Okay, andai kata dalam satu kampung ada seorang ataupun ada dua orang yang melakukan solat berjemaah, maka satu kampung tu terlepas daripada dosa. Tetapi andai kata satu kampung tu tidak ada seorang pun yang melakukan solat berjemaah, maka satu kampung tu semua dianggap sebagai berdosa sebab tidak melakukan fardu kifayah. Itu. Okey? Okey, itu yang dimaksudkan dengan fardu kifayah bagi mazhab Imam Syafi'i, dia dianggap sebagai fardu kifayah. Kalau ada yang wakil buat, maka dia semua orang terlepas daripada dosa. Tetapi kalau tak ada langsung yang buat, maka satu kampung semua orang akan dianggap sebagai berdosa. Okey. Tapi ada juga pendapat imam lain. Okey, kita agama Islam ni ada 4 yang kita kena tahu. Kita ada 4 mazhab: Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali dan juga Imam Maliki, Hambali, Syafi'i, Hanafi. Okey. Okay, ada imam lain berpendapat bahawa hukum solat berjemaah ni adalah sunat muakkad, sunat yang sangat-sangat dituntut. Macam Imam Syafi'i tadi kata fardu tu yang wajib memang kena buat, tapi wajib sahaja. Tetapi ada imam yang lain cakap dia sebagai sunat sahaja, sunat muakkad yang sangat dituntut. Maksudnya kalau tak buat pun tak apa. Maksudnya dalam satu kampung tu kalau tak ada langsung yang buat solat berjemaah pun tak apa, satu kampung tu tak dianggap sebagai dosa. Itu pendapat imam lain. Tetapi kita kat Malaysia, kita pegang pendapat mazhab Imam Asy-Syafi'i. Maka Imam Asy-Syafi'i kata kita sebagai orang Islam fardu kifayah, kena buat at least wakil. Okay, kita tengok macam sekarang ni ada COVID, PKP. Okay, kita tengok sekarang COVID, PKP, masjid ditutup. Okay, masjid ditutup. Ya, siapa panggil? Ya. Amar, kenapa Amar? Ha? Tadi tu laju. Apa? Apa Ustaz? Tadi hari tu keluar. Tiba-tiba laju. Apa Macam tiba Amar tak laju? dengar. Tiba-tiba laju. Ha? Tiba-tiba laju? Dah tak apa Amar, kita sambung Oh, je. itu sebab. Amar dengar je seterusnya. Okay. Sampai mana tadi? Okay, pasal COVID. Okay.
So macam COVID sekarang ni PKP, maka masjid-masjid pun ditutup. Kan, betul tak? Okay, Betul, Ustaz. kita orang biasa tak boleh datang nak sembahyang berjemaah sama-sama dengan makmum-makmum yang lain. Tetapi apa inisiatif yang dilakukan, ada juga solat berjemaah tu still ada, tapi dengan kuantiti ataupun orang yang sedikit. Okay, kat dalam masjid tu masih ada, sebab solat berjemaah ni bagi kita Imam Mazhab Syafi'i kata fardu kifayah, kena buat, wajib, ada wakil buat. Maka waktu PKP ni walaupun tak semua orang boleh datang solat berjemaah, tapi still ada wakil yang azan dekat masjid, yang masih ada lagi wakil solat berjemaah kat masjid. Itulah wakil ni lah yang solat. Maka bila dah ada wakil, kita yang lain-lain ni pun yang tak dapat nak pergi solat berjemaah kat masjid, kita terlepas daripada dosa. Tetapi kita boleh buat solat berjemaah kat rumah dengan mak ayah kita. Itu kelebihan pula. Kita dapat solat berjemaah dengan mak ayah. Biasa kalau yang perempuan mungkin solat sendiri kat rumah, ataupun kalau rajin pergi masjid. Tapi waktu PKP tak boleh pergi masjid, boleh solat berjemaah kat rumah dengan mak ayah. Okey. Okey, jadi bila mana kita semua ni dapat solat berjemaah, lagi-lagi kat masjid, kita akan jumpa macam-macam orang. Kita akan kenal macam-macam perangai manusia. Okey. Dan daripada situ juga kita dapat menyeratkan lagi hubungan. Okay, contohnya kita tak pernah pun macam contoh Ustaz. Okay, Ustaz tak kenal pun rumah hujung tu siapa nama dia. Tapi bila waktu pergi masjid sama-sama, baru Ustaz kenal. Oh, nama dia Pak Ismail. Okay, baru kenal Pak Ismail. Dia ada 5 orang anak. Baru kenal bini dia nama siapa. Itulah salah satu kelebihan. Kalau kita solat berjemaah di masjid, kita dapat kenal macam-macam orang. Okey. Itu pengertian dan juga sedikit penerangan tentang solat berjemaah. Okey. So, seterusnya muka surah 14. Fadilat ataupun kelebihan solat berjemaah. Apa kelebihan yang akan kamu dapat bila kamu melakukan solat berjemaah? Okey, yang pertama, diberi ganjaran sebanyak 27 kali ganda berbanding solat bersendirian. Yang ini insya-Allah Ustaz yakin semua dah tahu. Kalau kamu solat sendiri, kamu dapat 1 pahala. Kalau kamu solat berjemaah, maka kamu akan dapat 27 pahala. Nampak? 27 dengan 1. Mana kamu nak? Mestilah 27 kan? Sama juga macam duit raya. Ada orang bagi RM1, ada orang bagi RM27. Mestilah kamu nak yang RM27. So kamu boleh beli macam-macam. Okay. Itu ganjaran kelebihan kalau solat berjemaah 27 pahala. Okey, yang kedua, mengeratkan ukhuwah atau tali persaudaraan sesama Islam. Ini macam contoh yang Ustaz bagi tadi. Kalau kamu pergi masjid, maka kamu akan kenal macam-macam orang. Kamu akan tahu macam-macam perangai manusia. Okey. So kat situ kamu dapat kenal. Oh, Pak Cik ni rupanya dia meniaga ni. Oh, Pak Cik ni rupanya baik hati, suka tolong orang. Pak Cik ni kaya, suka menderma, suka sedekah. Kat situ kamu boleh kenal, boleh tahu setiap orang punya perangai kebaikan. Okey. Yang ketiga, memberi kesedaran bahawa manusia adalah sama di sisi Allah. Okey. Kat sini nampak contohnya ada orang kaya. Sangat-sangat kaya. Dia naik kereta kebal. Kaya tu sampai dia naik kereta kebal.
Jalan-jalan semua naik kereta kebal. Lepas tu ada orang miskin, dia naik basikal. Dia jalan sebelah-sebelah. Kereta kebal dengan basikal jalan sama-sama dekat jalan raya. Okay? Kereta kebal dengan basikal jalan sama-sama. Tetapi sampai je masjid, dua-dua akan jadi orang yang sama. Apa yang sama? Dua-dua akan menyembah kepada Allah. Dua-dua akan jadi manusia yang sama-sama beribadat kepada Allah. Tak ada beza pun. Nampak kat situ nak sedarkan bahawa manusia ni semua sama. Walaupun orang tu kaya macam mana pun, walaupun orang tu kuat, berkuasa macam mana pun, maka dekat sisi Allah waktu solat dia sama sahaja. Tak ada beza pun. Sama juga macam kamu dengan ustaz. Ustaz manusia, kamu pun manusia. Kita sama-sama beribadat kepada Allah. Tak ada beza. Okay? Itu kelebihan kalau kamu solat berjemaah. Kat situ kamu boleh jumpa orang miskin, orang kaya. Ataupun kalau kamu contoh, kamu solat dekat ni, macam ustaz solat Jumaat atau solat berjemaah dekat masjid Anji, ustaz dapat jumpa player JDT. Dapat jumpa. Dulu ustaz dapat jumpa Syafiq Rahim. Kat Padang dia power main bola. Ustaz tak power main bola. Tapi waktu solat sama-sama manusia. Tak kisah apa-apa pun pangkat, darjat seseorang tu, maka waktu solat dia adalah hamba di sisi Allah. Itu. Okay? Okay, seterusnya. Mendisiplinkan umat Islam untuk bersatu di bawah satu ketua. Okay, maksudnya kat sini dia nak mengajar kita berdisiplin. Okay, solat berjemaah. Macam tadi dia kata solat berjemaah ni ketuanya adalah imam. Okay, so solat berjemaah ni nak disiplinkan, nak ajar kita supaya kita ikut ataupun dengar kata satu sahaja ketua. Dan itu siapa? Imam waktu solat berjemaah. Waktu solat berjemaah ketua kita adalah imam. Maka setiap pergerakan yang kita buat semuanya perlu mengikut imam. Apa yang imam rukuk, kita kena ikut rukuk. Boleh ke imam baru nak rukuk kita terus sujud? Tak boleh. So solat kita tidak sah. Kita kena ikut imam. Sebab dia adalah ketua kita waktu kita nak solat berjemaah. So sama juga dalam Islam. Kalau ketua kita, ketua yang baik, dia kata, okey kita kena buat kebaikan, kita kena bersedekah. So sebagai orang Islam, kalau kita dah disiplinkan diri kita, maka kita pun kena sama-sama ikut bersedekah. Ikut apa yang ketua kita buat, benda yang baik. Itu antara kelebihan solat berjemaah. Boleh membantu mengajar kita disiplin. Okey. Yang kelima, mudah bertanya khabar. So waktu solat Jumaat tu kamu boleh tahu, oh Pakcik Yaakob ni sakit rupanya, tak dapat pergi masjid. Alah kesiannya. Oh anaknya ni dia ada penyakit, demam. Biasa nampak kat masjid, tiba-tiba tak ada. So kat situ kamu boleh tahu, tanya khabar setiap orang, sihat ke tidak. Kalau lain lah kalau kamu duduk rumah je. Okay, kalau ada orang yang langsung tak pernah pergi masjid solat berjemaah, dia duduk rumah je. Orang langsung tak pernah tahu dia ni hidup ke tidak, dia ni sihat ke tidak, makan ke tidak, sebab tak pernah jumpa. Tapi kalau pergi solat berjemaah, orang tahu, oh alhamdulillah sihat lagi, boleh pergi masjid, boleh solat. Itu kelebihan solat berjemaah. Okay, seterusnya dapat bertukar-tukar fikiran. Maksudnya dapat bincang apa-apa pun. Tak kisahlah, yang penting jangan membawang. Okay, bertukar fikiran, bertukar idea. Bercakap benda yang baik. Okay, itu kelebihan. Jumpa macam-macam orang, boleh berbual, bertukar-tukar fikiran, cakap benda-benda yang baik, berkongsi ilmu. Contoh, ada orang ni tanya, dia tak tahu pasal mandi wajib. Contoh, macam mana lah mandi wajib? Tak pernah tahu. Jadi orang lain boleh ajar. Orang lain yang tahu dia boleh ajar. Oh mandi wajib macam ni. Macam tu, macam ni. Macam tu lah. Okay, seterusnya. Perasaan keagamaan mudah berkembang. Ini lebih kurang sama macam tadi.
Bila mana kita dapat berkumpul dengan orang-orang yang berilmu dekat masjid, orang yang ilmunya tinggi, lagi-lagi bab agama, maka kita boleh sama-sama berbincang, tambah lagi ilmu agama kita. Okay. Kita boleh tambahkan lagi ilmu agama kita. Kalau sebelum ni kita tak tahu pasal apa, macam mana cara bacaan apa selepas solat ataupun doa selepas solat. Kalau sebelum ni kita tak tahu, mungkin kalau kita selalu rajin sembahyang kat masjid, bila mana selalu kita dengar imam baca, kita boleh hafal, kita boleh ikut dan kita belajar dengan imam doa tu, lama-lama insya-Allah kita pun boleh tahu, kita pun boleh baca dengan sendiri doa selepas solat dengan panjang. Nanti kita solat kat rumah, kita pun baca doa. Ayah pun dengar, Masya Allah, anak aku bagus dia baca doa. Macam tu. Okay. So makin bertambah lagi ilmu agama kamu. Okay. Okay. Untuk hari ni insya-Allah last. Tadi kelebihan, maksud dah, kelebihan dah. Last. Syarat sah solat berjemaah. Okay, syarat dia. Kamu kena ikut syarat-syarat ni, barulah solat berjemaah kamu sah. Apa dia? Yang pertama, makmum mestilah berniat mengikut imam. Okay. Yang ni mesti kamu dah buat kan? Solat berjemaah, solat zuhur dulu kat sekolah, kamu punya niat mesti kena ikut imam. Kalau kamu solat sendiri, niat kamu sendiri, jangan ikut imam. Tapi kalau kamu solat berjemaah, niat kamu kena ikut imam. Okay. Niat tu tak semestinya kamu baca dalam lafaz, cukuplah dalam hati. Niat tu cukup sekadar terlintas dalam hati. Contohnya, okey, aku nak solat ikut imam. Jika terlintas dalam hati, maka itu pun sudah dianggap sebagai niat. Okey? Okey, itu niat. Yang kedua, makmum mestilah berada di belakang imam. Makmum kena dekat belakang imam. Kalau solat berdua, makmum belakang sikit. Kalau untuk yang lelaki, belah kanan, belakang sikit imam. Sebelah tapi belakang sikit. Jangan tiba makmum kat depan imam. Kalau makmum kat depan imam, itu solat jenazah. Okey, makmum kena belakang, bukan di depan imam. Okey, yang ketiga, makmum mestilah tahu pergerakan imam. Dia kena tahu. Sebab imam bacaan dia kuat, Allahu Akbar. So makmum tahu, okey, Allahu Akbar, tahu step seterusnya kena buat apa. Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah. Jangan imam Sami Allahu liman hamidah, makmum terus duduk tahiyat akhir. Itu tak ikut. Dia kena ikut. Okey, Sami Allahu liman hamidah, tidak. Okey, kena ikut. Tidak. Macam tu. Okey. Seterusnya, makmum mestilah mengikut semua perbuatan imam. Yang ni sama macam yang tadi. Fadilat, berdisiplin. Apa yang imam buat, makmum kena ikut. Jangan pula kalau tiba-tiba imam terkentut, makmum pun ikut terkentut. Tak boleh. Mengikut pergerakan apa yang imam buat waktu solat. Contoh kalau imam terkentut, makmum yang belakang imam kena ganti imam. Imam tu akan keluar, makmum yang belakang imam kena ganti. Itu cara yang betul. Bukannya macam tadi, Ustaz cakap, imam terkentut, itu Ustaz cakap, makmum kena ikut pergerakan imam. So makmum pun kena kentut. Tak boleh salah benda tu. Makmum yang kena ganti. Seorang makmum, wakil kena ganti imam untuk teruskan solat berjemaah tu. Okey, yang kelima, makmum tidak boleh mendahului imam dengan dua rukun fi'li. Fi'li perbuatan. Makmum tak boleh lebih daripada dua pergerakan, dua perbuatan imam. Tak boleh lebih. Okey, contoh, imam baru takbiratul ihram, Allahu Akbar.
Okay, makmum dia dah angkat takbir, lepas tu dia terus rukuk, dia terus i'tidal, lepas tu dia terus sujud. Maka automatik tidak sah solat berjemaah makmum tersebut. Dia kena ikut apa yang imam buat. Kalau imam baru angkat takbir, makmum pun kena ikut angkat takbir. Okay. Yang keenam, makmum tidak boleh terlambat daripada imam sebanyak 3 rukun yang panjang. Okay. Kalau solat berjemaah ni, kalau macam tadi tak boleh lebih, tak boleh ke depan mendahului. Kalau yang seterusnya ni tak boleh lambat 3 pergerakan. Okay, contohnya imam dah sujud, angkat takbir sama-sama, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Punya baca slow, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Punya slow, imam dah rukuk, dah sujud dah. Dia baru habis baca Al-Fatihah. So tak boleh juga. So dia punya solat berjemaah tu dianggap batal terus sebab dia tak ikut pergerakan imam. Boleh lambat tapi jangan lebih daripada 3 pergerakan. 3 rukun yang panjang. Kalau lebih daripada 3 rukun solat, maka automatik akan terbatal solat berjemaah. Okey, yang terakhir, makmum tidak boleh berimamkan orang yang diketahui solatnya tidak sah. Contohnya, makmum lelaki, imam perempuan. Boleh ke? Contoh makmum lelaki, imam perempuan. Tak boleh. Kita dah tahu, kita ada lelaki, kenapa perempuan yang jadi imam? Maka tidak sah solat itu. Ataupun contoh lain, ustaz dengan contoh kat dalam musola, ada 2 orang je, ada ustaz dengan ada budak darjah 1. Tiba-tiba ustaz suruh budak darjah 1 tu jadi imam. Ustaz dah tahu budak darjah 1 jadi imam, dia pun tak tahu rukun solat, ustaz nak suruh jadi imam. Sah ke tidak solat berjemaah? Tidak sah. Sebab ustaz dah tahu dia ni tak boleh lagi jadi imam. So sebaiknya imam tu adalah orang yang betul-betul dia tahu tentang solat berjemaah. Dia tahu tentang rukun solat, bacaan solat tu semua. Kalau kita betul-betul yakin dia ni boleh jadi imam, maka boleh. Okay. Tetapi kalau untuk pembelajaran, contoh untuk belajar sahaja, boleh, betul dimaafkan sebab niatnya untuk belajar. Kita nak ajar macam mana budak darjah 1 solat berjemaah. Ajar macam mana untuk dia menjadi imam, boleh. Tapi kalau untuk solat berjemaah yang biasa Zuhur, Asar, kalau ada yang lebih dewasa, lebih elok, aula, lebih utamakan dulu yang dewasa ni untuk menjadi imam. Sebab kita tahu dia ni kita lagi tahu solatnya ni insya-Allah akan sah sebab dia tahu tentang solat lelaki saya. Okey, insya-Allah itu sahaja untuk hari ni. Ada soalan? Angkat tangan. Ada yang tak faham tak? InsyaAllah Ustaz tahu semua mesti faham. Ni dah kali kedua dah Ustaz ajar. Kan? Mesti lagi faham. Okay. So, Alhamdulillah semua dah faham. Okay, Ustaz nak, kalau kamu dah faham, ada latihan kan? Okay, ada latihan yang Ustaz bagi. Nanti Ustaz nak kamu buat dulu latihan tu. Bila dah siap. Dah siap. Tak tahu saya berdapat ni. Okay, kalau dah siap tak apa, nanti kamu forwardkan kepada guru kelas. Nanti Ustaz akan dapat kamu punya latihan. Nanti Ustaz tengok. apa? Okay? You Ustaz. Okay, latihan tu nanti tengok dalam guru kelas punya ni. Nanti ada latihan yang kamu dapat. Dan Ustaz rasa kamu dah dapat latihan tu. Okay. So insyaAllah itu sahaja untuk hari ni. Untuk hari ni insyaAllah. So sebelum habis kita tutup dulu kita punya kelas hari ni dengan tasbih kifarah dan surah Al-Asr. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim.
الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا إليه الصالحات والعصر وتواصوا إن بالحق وتواصوا الإنسان بالصبر لفي صدق الله إلا العظيم. الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله. آمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Assalamualaikum.